Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, hadirin hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Pada pagi ini kita meneruskan perbincangan kita dalam kitab Syarh Sunnah karangan Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu. Dan pada kelas yang lepas kita dah bincangkan perenggan yang ketujuh tentang golongan yang sesat, dan Al-Barbahari menutup dengan menyatakan kepentingan ataupun perlunya golongan sesat itu diberikan tahziran, peringatan, dan kita telah perincikan masalah ini dan akan datang lagi perinciannya di hujung-hujung kitab dari segi yang berkaitan dengannya. Perenggan yang ke-8 dia kata wa'lam rahimakallah annahu la yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musallima. فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. Ketahui olehmu, semoga Allah merahmati kamu, bahawa Islam seseorang hamba itu tidak lengkap sehinggalah dia mengikuti, membenarkan dan menyerah diri, yakni kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Kerana apa? Kerana ini adalah makna Islam. Islam adalah kataan masdar, kata terbitan yang daripadanya kita ambil perkataan kata kerja aslama yuslimu. Aslama yuslimu islaman. Kata suruhnya aslim. Ya, seperti mana Nabi SAW kata dalam suratnya kepada Herakl, aslim taslam. Kan? Dalam surat-surat Nabi hantar kepada aslim taslam. Kata Nabi Sulaiman kepada Bilqis, Bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Muslimin ay menyerah diri. Maksud Islam ialah submission, a total submission to God, to Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyerahan diri yang penuh. Al-khudu' al-khudu' at-tam, yang penundukkan diri, penyerahan diri yang sepenuhnya. Ya, al-khudu' wal-ikhbat wal-khusyu'. Ini adalah semua amalan-amalan jiwa ini yang direalisasikan, yang akan terzahir pada tindakan-tindakan zahir. Jadi Islam it's all about submission to Allah Subhanahu wa ta'ala, divine decrees. Semuanya berlega tentang penyerahan diri yang penuh kepada suruhan-suruhan Tuhan yang Maha Suci, yang Maha Agung. Iaitulah melaksanakan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi inilah Islam. Inilah maksud Islam. Ya. Dan Islam kita boleh ta'rifkan dengan ta'rif am syar'i, ialah al-istislamu lillahi bitawhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-khulusu minasyirki wa ahli. Islam secara umumnya di sisi syarak yang meliputi semua ajaran para nabi, daripada Nabi Adam AS sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bermaksud penyerahan diri kepada Allah, menerusi kita mengesahkan Allah, menerusi tauhid. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bil-ta'ah, dan menuruti perintah Allah dengan mentaati apa yang Tuhan suruh, meninggalkan apa yang Tuhan larang. Wal-khulusu minasyirki wa ahlih, dan melepaskan diri, membebaskan diri daripada syirik dan ahli-ahlinya. Yakni kita berlepas diri daripada ahli syirik. Kita tidak mengiktiraf ada agama yang benar kecuali Islam. Kita tidak mengiktiraf ada orang yang layak masuk ke syurga kecuali dia Muslim. Itu makna wal khulusu minasyirki wa ahlih, yakni kita tidak mengiktiraf ada mana-mana agama yang boleh menjadi jalan penyelamat manusia selain Islam. Dan kita beriktiraf bahawa tidak ada manusia yang boleh selamat daripada azab Allah kecuali dengan dia mengikuti Islam. Allah Ta'ala menyatakan dengan jelas, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Dan firman Allah, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai anutan hidupnya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya, dan dia di akhirat termasuk orang yang kekal dalam api neraka yang teramat rugi. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Jelas dalam surah Al-Baqarah, Allah kata sesungguhnya orang yang kafir itu dan mati dalam keadaan kafir. Maka ke atasnya laknat. Laknat maknanya at-tardu an rahmatillah, dibuang jauh daripada belah kasihan Allah. Allah tidak akan ada belah kasihan lagi kepadanya. Ulaika alaihim la'natullah wal malaikah, malaikat pun akan tidak rasa belah kasihan, tidak akan minta syafaat untuknya. Wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Manusia di sini yang berbaki adalah orang beriman. Orang beriman tidak akan meminta syafaat bagi pihak orang kafir. Kekal selama-lama dalam laknat ini, tidak akan berubah. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab, tidak akan diringankan daripada mereka azab. Wala hum yunzarun, dan tidak mereka diberi penangguhan. Jelas. Allah Ta'ala menurunkan satu surah yang sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan olehmu hai Muhammad kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang kafir. Tuhan suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, kata olehmu hai Muhammad rasulku, ya ayyuhal kafirun, hai orang kafir. Tuhan suruh Nabi panggil mereka kafir. Tiba-tiba ini ada orang kata, janganlah panggil dia kafir. Tuhan suruh kita panggil dia kafir. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang yang kafir. Orang yang menutup telinga, mata dan hati mereka daripada mengikuti kebenaran.
La a'budu ma ta'budun. Inilah pelepasan diri. Al-khulusu minasyirki wa ahli. La a'budu ma ta'budun. Yang pertama, kita mengiktiraf mereka sebagai orang kafir. Kita tak iktiraf mereka sebagai orang mukmin. Ini adalah berlepas diri, bara'ah. La a'budu ma ta'budun. Kita berlepas diri daripada agama mereka. Aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Walaupun hakikatnya orang kafir musyrikin ini menyembah Allah dengan cara syirik. Maknanya kita tak iktiraf ibadat yang mereka buat itu ibadat yang sahih. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kita tidak mengiktiraf perbuatan mereka meminta sujud, rukuk kepada Allah dengan cara syirik itu sebagai perbuatan yang sahih sebagai ibadat kepada Allah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Diulang lagi sekali. Sebagai penegasan, peringatan bahawa agama mereka tidak diiktiraf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakum dinukum waliyadin. Kamu ada agama kamu, aku ada agama aku. Agama kita tak sama, terpisah. Di sana ada mubayanah tammah. Jelas. Kita ada dua entiti yang berbeza, agama Islam dan agama kufur. Sehingga Nabi SAW menegaskan, la yarithul muslimul kafir. Orang Muslim tak mewarisi orang kafir. Maka kita disuruh, diharamkan kita mewarisi harta peninggalan mak bapak kita, adik-beradik kita, anak pinak kita, isteri kita jikalau mereka bukan orang Islam. Satu orang mak bapak dia kaya tapi bukan Islam, dia masuk Islam, pak dia mati, triliuner. Satu sen pun dia tak boleh ambil, haram. Pasal apa? Untuk merealisasikan al-khulusu minasyirki wa ahli. Berlepas diri daripada syirik dan ahlinya. Ini yang dikehendaki oleh Islam. Supaya kita ada identiti. Ada tamayyuz. Ini yang disebut para ulama sebagai ada tamayyuz. Orang Islam dikenali bahawa mereka orang Islam. Ya. Subhanallah. Kita berbangga dengan identiti kita sebagai Muslim. Ya. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Allah lah yang menamakan kamu sebagai Muslim. Muslimin. Sebelum ini dan dalam syariat Nabi Muhammad ini. Ya. Inilah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ajaran para anbiya. Ya. Jadi kita masuk Islam itu ialah satu pengakuan, iqrar yang pasti, yang teguh bahawa kita tertakluk di bawah hukum Allah Subhanahu wa taala dan kita orang yang wajib mengikut arahan Allah, menjauhkan diri daripada larangannya. Jadi bila seseorang itu telah mengaku bahawa dia termasuk di bawah peraturan itu dalam agama tersebut, maka dia adalah Muslim. Sesiapa yang tidak mengakui sebagai tertakluk di bawah undang-undang Allah, maka dia sudah terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dia kata, la yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an, musaddiqan, musallima. Pertama dia kena ada ittiba', muttabi'ah. Kerana Islam tidak sempurna melainkan dengan kita mengikuti arahan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman
sehingga mereka menjadikan kamulah penentu hukum wahai Muhammad, yuhakkimuka fima syajara bainahum, dalam segala perkara yang menjadi pertelingkahan dalam kalangan mereka. Kemudian mereka tidak ada sebarang rasa tak senang hati dengan keputusan kamu, dan mereka menyerah diri sebulat-bulatnya kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh kamu. Jadi mesti taat kepada Rasul. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Tidaklah kami mengutuskan Rasul, melainkan supaya Rasul itu ditaati dengan izin Allah. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa jua yang diberi oleh Rasul, ambil. Apa yang dilarang, berhenti, tinggal. وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Berhati-hatilah, awaslah mereka yang menyelisihi perintah baginda, perintahnya, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan ditimpa fitnah, diuji dengan syirik, na'udzubillah min dzalik, ataupun ditimpa azab yang amat memedihkan dan menyakitkan. Banyak kita dah belajar dalam tafsir ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu, dalam tafsir surah An-Nur. Kita dah belajar ayat-ayat yang menyuruh kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Quran begitu banyak. Maka kita tidak akan menjadi Muslim melainkan kita menjadi muttabi'an. Sebab itu Nabi tanya kepada dua orang pendeta Nasrani daripada Najran. Nabi tanya, adakah kamu bersaksi atau kamu tahu bahawa aku ni Rasulullah? Mereka berdua berkata, ya, na'am. Ataupun dua orang pendeta Yahudi datang bertemu Nabi. Nabi tanya, adakah kamu tahu aku ni Rasulullah? Kamu sanggup bersaksi aku ni Rasulullah? Dia berkata, ya. Lalu Nabi tanya, apa yang menghalang kamu daripada mengikutiku? Sekadar mengaku Muhammad Rasulullah tidak jadi. Mesti ikut ajaran Nabi SAW. Jadi ini menunjukkan bahawa Islam itu ialah dengan ittiba', dengan ikut Nabi SAW. Maka syarat asas Islam ialah mengikuti secara asas, kita mengakui bahawa Nabi SAW adalah ikutan kita, teladan kita dalam beragama. Kalau dia terima asas ini, maka dia Muslim. Kalau dia tolak, dia bukan Muslim. Setelah dia menerima asas ini, maka dia kena menyempurnakan asas ini dengan memastikan semua perkara ibadah yang dia buat adalah seperti ibadah ataupun sehabis mampu mengikuti undang-undang Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha khudhu anni manasikakum. Semua perintah Nabi menunjukkan bahawa kita kena ikut suruhan Nabi SAW dalam perkara halal haram, dalam perkara-perkara ibadah, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi ajarkan, apa yang Nabi wajibkan, apa yang Nabi sunatkan. Dan kita sudah pun bincangkan hukum ittiba' ini dengan panjang lebar hari itu, maka tak perlu kita ulang lagi. Musaddiqan, membenarkan segala perkhabaran yang Nabi SAW sampaikan. Apa yang Nabi suruh, ikut. Apa yang Nabi bagi tahu, perkara-perkara ghaib, mestilah dia membenarkan. Dia percaya dan dia akui dan ia mengiyakan apa jua yang Nabi bagi tahu tentang perkara-perkara ghaib. Ini syarat. Ya. Dan yang ketiga, musallima, menyerah diri bulat-bulat kepada ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahawa dia tertakluk kepada undang-undang Allah, dan kalau dia melanggar undang-undang tersebut, dia berdosa dan dan layak mendapat hukuman daripada Allah. Sebab itu orang yang buat dosa, orang Islam yang buat dosa tidak jadi kafir. Kenapa? Kerana dia masih Muslim. Kerana menyerah diri kepada undang-undang Allah bermakna
kita mengikuti buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, atau kita mengakui bila kita tinggal apa yang disuruh, buat apa yang dilarang, kita layak untuk dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. As long as dia mengaku perkara ini, dia masih lagi Muslim. Ya. Jadi Khawarij dia tak faham, tak betul tasawur dia bila dia anggap orang yang buat dosa besar terkeluar daripada Islam kerana tidak menyerah diri. Tak, dia menyerah diri selama mana dia mengaku dia berdosa, mengaku dia layak diazab oleh Allah Ta'ala kerana dia melanggar suruhan Allah, maka itu adalah satu bentuk penyerahan diri. Bermakna dia menyerah diri, dia he or she is still submitting he or herself to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia masih lagi, he's still in the boundaries of submission, dalam lingkungan, dalam sempadan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia kena muttabi'an, musaddiqan, musallima. Ittiba', tasdiq dan taslim. Barulah Islam itu menjadi sahih, menjadi sempurna. Dan dengan kita menyempurnakan tiga perkara ni dalam keislaman kita, kita menyempurnakan ittiba' kita kepada Nabi SAW, kita menyempurnakan tasdik kita, menyempurnakan taslim kita, maka semakin lama semakin sempurnalah Islam dan iman kita. Jadi ini yang Musannif nak bagi tahu secara asas. Ini adalah Islam. Lalu apa kesannya kalau tidak ikut benda ini? Maka dia kata, faman za'ama annahu baqiya syai'un min amri al-islami lam yakfunahu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kadzabahu. Barang siapa yang menyangka, za'ama ni menyangka, yang kebiasaannya digunakan kepada kesangkaan, yang pada orang yang menyangka tu dia rasa betul tapi sebenarnya tak betul. Za'ama alladhina kafaru an la yub'athu. Orang kafir menyangka dia tidak akan dibangkitkan semula lepas mati. Dengan makna kata orang kafir tu, mereka percaya dalam hati mereka tak ada kiamat. Tapi kepercayaan mereka itu salah. Itu maksud dia za'ama. Maka siapa yang percaya secara salah bahawa ada lagi sesuatu daripada urusan Islam ini yang tidak dicukupkan untuk kita, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah mendustakan mereka. Siapa yang menyangka bahawa sahabat radhiyallahu anhum ada menyembunyikan apa-apa urusan agama yang mereka tak sampaikan kepada kita, maka ini adalah satu pendustaan yang besar kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Sebab itu kita kata, kita belajar hari itu apa dia kaedah. Kita dah belajar dalam kaedah hari itu ni, bukan dalam kitab ni lah juga. Sebelum puasa hari itu ni, kita dah belajar tentang kaedah dalam bid'ah. Kita kata apa? Adamun naqli ka naqlil adam. Tidak ada riwayat seperti meriwayatkan tidak ada. Bila tidak diriwayatkan daripada sahabat Nabi melakukan sesuatu ibadah, maka hukumnya seperti mereka meriwayatkan kepada kita Nabi tidak buat ibadat tersebut. Kenapa? Why? Kerana kita kata, yakinlah tidak ada benda ibadat yang Nabi buat melainkan semua yang telah disampaikan kepada kita oleh para sahabat radhiyallahu anhum secara kolektif. Betul. Mungkin seseorang sahabat dia tidak tahu Nabi ada buat benda tertentu. Itu berlaku tak? Berlaku. Itu berlaku. Tetapi tak mungkin benda tu Nabi buat dan siapa sahabat pun tak tahu. Itu mustahil. Mesti ada yang tahu. Kalau cara Nabi buang air besar, air kecil pun diriwayatkan kepada kita, takkanlah ada benda yang Nabi cakap, Nabi buat, ya, yang tidak disampaikan kepada kita. Ya. Jadi kita kena yakin sahabat telah menakalkan, telah memindahkan agama ini dengan sempurna, completely kepada kita, tanpa penambahan, tanpa pengurangan. Mereka telah menyalurkan
segala perkara tentang agama ni kepada kita, generasi ke generasi, ghaddan tariyan kama unzil, segar bugar seperti hari ia diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Sahabat menyampaikannya kepada tabi'in, tabi'in menerimanya dengan sepenuhnya, dan mereka menyampaikannya kepada tabi'in. Dan demikianlah sampai kepada hari ini. Islam tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Islam masih segar, masih sama seperti hari yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jikalau ada percubaan untuk menambah, mengurang, mengubah yang disebut sebagai bid'ah, akan ada orang yang akan menyanggah. Ya. Akan ada orang yang menyanggah, akan ada ulama yang menerangkan. Akan berlaku khilaf, mereka tidak akan bersepakat. Sebab itu kita dapati tidak ada ulama berkhilaf dalam masalah bid'ah hakikiyah macam kita sebut sebelum ni. Dan tidak ada ulama yang bersepakat mensunnahkan bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah mesti akan ada khilaf, mesti akan ada ulama yang bantah. Yang dengan itu kita boleh buat perbandingan, kita boleh melihat dalil supaya kita tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Terpelihara. Jadi kita tidak boleh menuduh. Masalahnya bila tidak ada benda yang Nabi buat, kita kata mungkin Nabi buat tapi tak diriwayatkan. Ini adalah tuduhan yang sangat celupar. Ya. Tuduhan yang tidak berasas. Dan dia sejenis dengan maqalah Rafidah. Sejenis dengan maqalah Rafidah. Ya. Kerana kalau kita mengakui bahawa di sana ada benda yang sahabat tak sampaikan kepada kita urusan agama, ketahuilah di antara urusan agama yang hanya boleh didapati dengan jalan sahabat ialah Al-Quran. Al-Quran. Itu yang kita kata pelik orang yang anti hadis. Macam mana dia anti hadis? Tapi dia kata dia terima Quran. Boleh ke berlaku? Kalau you kata you tak boleh terima Quran, tak boleh terima hadis, sebab tak boleh nak percaya dekat orang yang meriwayatkan hadis, mereka ni manusia bla 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 bla, boleh tersalah bla 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 bla, hamba kat depa orang yang sama juga meriwayatkan Quran. Bukan dia orang lain. Kan? Al-Quran datang kepada kita daripada Ibnu Mas'ud, daripada Ali, daripada Uthman, daripada Umar, daripada Abu Bakar, daripada Zaid, ya? Daripada Ubay bin Ka'ab. Ya? Ini. Nabi kata, man arada an yaqra al-Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil, falyaqra biqira'ati ibn Ummi Abd. Siapa yang nak baca Quran segar bugar seperti ia diturunkan, maka bacalah dengan qiraat Ibnu Ummi Abdin, Ibnu Mas'ud. Hari ini kita baca qiraat Asim. Kita mungkin baca qiraat Asim daripada Hafs, dengan jalan Hafs yang merupakan qiraat Ali bin Abi Talib. Tapi Asim juga diriwayatkan dengan riwayat Syu'bah. Abu Bakar ibn Ayyash. Bakar bin Ayyash juga perawi hadis. Macam mana you tolak hadis tapi you terima di qiraat dia? Yang mana qiraat dia itu ialah qiraat Ibnu Ummi Abd. Ya? Hadis. Kita rasa pelik. Kan? Orang yang itu menunjukkan kejahilan, tak tahu apa. Tak tahu kepala ekor, tak tahu hujung pangkal. Ya? Inilah menyedihkan. Ya? Sangat menyedihkan. Mereka tidak tahu langsung tentang ilmu hadis, ilmu periwayatan hadis,
pembukuan hadis. Tapi kita nak terkejut apa kalau orang yang berjenama ustaz sampai dikecualikan daripada tauliah pun ada yang tak apa nak pandai ilmu hadis. Kan? Ini masalah. Ini masalah ni. Jadi kalau dia tak kerti ilmu hadis, macam mana dia jadi asas-asas ilmu hadis? Macam mana kita nak percaya dengan maklumat yang dia sadurkan bila dia nukil daripada kitab? Ya? Macam mana kita nak percaya bahawa dia boleh menyaring maklumat? Jadi ini especially kita ulama salaf. Yang mana ulama salaf cara mereka menyampaikan hadis ialah dengan membawa sanad. Mereka tak macam ulama khalaf, ulama belakangan, ulama moden. Bila hadis tulis hadis ni sahih, ni dhaif, tak. Mereka akan sebut sanad, kemudian kita yang kena nilai. Ya? Kita disuruh menilai, diwajibkan kepada orang yang membaca untuk menilai. Sebab itu, siapa yang telah menyampaikan hadis dengan sanad, maka dia telah menjelaskan. Kalau hadis itu palsu sekalipun, dia tak berusaha. As long as dia bawa dengan sanad. Ya? Jadi kalau orang yang tak erti ilmu hadis, tak ada asas. Ya? Lepas tu ulama-ulama hadis yang zaman moden pula, habis mereka wahabikan. Dia pun tak mau rujuk. Jadi macam mana? Kan? Sukarlah macam tu. Jadi mereka nak taklid pun tak boleh. Dan mereka sendiri tak boleh nak ijtihad. Jadi orang macam ni bukan ulama, orang awam. Orang awam haknya untuk bertaklid, bukannya untuk berijtihad. Dia nak menukilkan pandangan ulama pun dia tak mampu. Macam mana kita nak kata dia ulama? Kalau dia ulama muqallid, paling kurang dia boleh menukilkan. Ni nak menukil pun tak boleh. Kan? Jadi ini masalah. Jadi kita dah tahu bahawa dari segi riwayat agama ni tak ada lah yang tertinggal. Al-Quran komplit sampai kepada kita, hadis-hadis Nabi SAW sempurna sampai kepada kita. Ya? Orang ulama berusaha menyaring. Imam Bukhari tulis hadis, menghimpunkan hadis-hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari. Imam Muslim buat benda yang sama. Pada zaman kini Syekh Dhia'ur Rahman Al-A'zami, guru kami, rahimahullahu ta'ala, dalam kitab dia Al-Jami' Al-Syamil Al-Kamil, dia berusaha. Ini di antara ulama hadis yang jarang dikumandangkan namanya, tapi seorang yang sangat besar kedudukan dalam ilmu hadis. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kepada kami rakan-rakan sempat bermajlis dengan beliau, mendapat sanad daripada beliau. Kita dapat tengok macam mana ulama hadis, ya, bersungguh-sungguh menyampaikan hadis. Kalau kita duduk di majlis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah,
wa matta'ahu bis-sihhati wal 'afiyah ala ta'atih. So Allah memberikan kesihatan dan keafiatan kepada beliau untuk terus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sungguh-sungguh beliau sangat menakjubkan ulama-ulama ini. Ya. Jadi kita, subhanallah, Allah Ta'ala menjaga agama dengan hadis Nabi SAW. Kalau tidak ada hadis-hadis ini, kita tidak tahu agama kita. Ya. Dan hadis adalah jihatul ilm, adalah sumber ilmu seperti yang telah dinaskan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Kalau kita buang hadis ini, maka agama kita tidak akan ada. Dan bila dia telah menafikan, dia kata ada bahagian agama, ada benda dalam agama ni yang para sahabat tak cerita kepada kita. Ada benda dia kata batin pula yang tidak didedahkan. Oh, ini dakwaan golongan batiniyah. Dia berkata ada sahabat-sahabat yang dapat syariat yang khusus. Nabi ni dapat dua, satu zahir, satu batin, satu syariat, satu hakikat. Hakikatnya hanya disampaikan kepada sahabat-sahabat tertentu, kemudian disampaikan kepada orang tertentu. Kita kata ini dah macam ajaran Yahudi. Antara sahabat yang paling disebut ialah Ali bin Abi Talib. Jadi orang pergi tanya Ali bin Abi Talib. Ada hadis dalam Sahih Bukhari. Ali kata tidak ada. Tidak ada. Ali menafikan. Di sana ada ilmu. Dia berkata ilmu laduni, ilmu sir. Kononnya tafsiran secara isyari, secara batin kepada ayat-ayat Quran. Ini ajaran batiniyah macam ajaran Yahudi. Yahudi kata Nabi Musa dapat kitab Taurat dengan kitab Mishnah. Dia kata, kan? Jadi Mishnah disyarah oleh para ulama dengan nama kitab Jimarah. Digabungkan Mishnah dan Ghimarah jadi Talmud. Jadi seolah-olah macam di sana ada duality untuk agama. Sedangkan agama itu satu. Mereka membahagi-bahagikan agama. Sedangkan Allah Ta'ala kata, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya mereka yang membahagi-bahagi, yang memecah-mecahkan agama mereka, dan mereka berpuak-puak, engkau tidak termasuk daripada kalangan mereka, wahai Muhammad Rasulku sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanallah. Wa kafa bihi furqatan wa ta'nan alaihim, dan cukuplah dengan perbuatan mendakwanya itu sebagai berpecah ia daripada jamaah. Dengan dia mendakwa perkara ini, dia mendakwa bahawa di sana ada agama yang disembunyikan, yang tidak disampaikan, yang hanya boleh dicapai dengan jalan-jalan tertentu secara mistik atau seumpama dengannya. Maka dia telah meninggalkan jamaah kaum muslimin. Dia telah terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah kerana dia telah meninggalkan manhajut talaqi wal istidlal ahli sunnah wal jamaah. Dan ini adalah celaan kepada mereka, wa ta'nan alaihim, dan celaan kepada mereka. Wa huwa mubtadi'un dhalun mudillun. Orang yang membuat dakwaan ini tidak syak lagi. Dia adalah ahli bid'ah yang sesat lagi menyesatkan. Golongan Syiah yang mendakwa bahawa sahabat-sahabat telah kufur.
Na'udzubillah min dzalik. Quran telah diubah, dia berkata. Quran yang betul itu ada dengan Al-Mahdi dalam gua. Sampai nanti bila dia keluar, barulah dia bawa mai Quran yang betul. Yang kita ada sekarang ni tak sempurna. Ada kurang, ada tukar tambah. Na'udzubillah min dzalik. Ini celaan kepada sahabat. Celaan kepada agama. Ya. Ada yang kata tak boleh ikut sahabat. Sahabat ni tak maksum. Mereka juga buat salah. Dia jadikan sahabat itu macam orang biasa. Sahabat mendapat ta'dil daripada Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha akan mereka, mereka redha akan Allah. Nabi ta'dil mereka, khairun nasi qarni. Ya. Nabi jamin jalan keselamatan itu adalah pada ma ana alaihi wa ashabi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nabi jamin kesejahteraan dunia dan akhirat itu dengan mengikuti sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia kata akidah tak perlu ambil daripada sahabat. Kalau kita tak ambil akidah Islam daripada sahabat, kita nak ambil daripada siapa? Aristotle, Socrates, Plato, Plotinus, Democritus, Leucippus. Ini masalah. Ya. Takkan perkataan sahabat tidak hujah dalam akidah, tiba-tiba Fakhr Razi menjadi hujah pula. Tiba-tiba Abul Hasan Asy'ari qaul dia hujah dalam akidah. Ini apa mengarut? Kan? Sahabat adalah hujah. Kerana riwayat daripada sahabat, bila sahabat meriwayatkan, mencakap satu benda yang mereka sendiri tak sandar kepada Nabi, yang kita sebut hadis mauquf. Hadis mauquf ni terbahagi kepada dua condition. Satu, hadis mauquf dalam urusan-urusan ijtihadiyah. Fatwa-fatwa sahabat dalam urusan fiqh, yang perkara yang dia fatwa itu perkara baru di zaman dia, yang bukan berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini ya kita kata pendapat seseorang sahabat bukan hujah atas sahabat yang lain. Dan kita mempunyai khiyar, pilihan untuk bertaklid kepada mana-mana sahabat. Dan setiap mazhab ada kaedah dia untuk memilih pendapat sahabat manakah yang boleh dianggap sebagai mu'tamad mazhab. Ya. Tetapi jikalau perkara yang dinukil ataupun disampaikan oleh sahabat itu ialah perkara yang bersifat tauqifiyah, yang tidak ada ruang ijtihad, perkara berkaitan dengan akidah, perkara berkaitan dengan ghaib, yang tidak dicapai dengan ijtihad dan ia benda yang bukan baru, maka walaupun mereka tak sebut Nabi kata atau aku dengar Nabi sebut, hukumnya adalah hukum marfu'. Hukumnya seperti dia kata Nabi kata atau Nabi buat atau Nabi bagi tahu. Ya. Yang ni kita kena terima. Jangan terpedaya dengan golongan yang jahil usulul fiqh, jahil ilmu hadis. Ya. Maka orang yang menolak autoriti sahabat secara total, ini jelas mubtadi'un dhalun mudillun muhdithun fil islami ma laysa minhu. Mereka reka dalam Islam apa yang bukan daripadanya. Ya. Kerana Ahlussunnah wal Jamaah tidak menolak autoriti para sahabat.
dalam perkara yang mereka riwayatkan, mereka adalah udul, thiqat. Semua mereka adalah adil, dipercayai. Dan dalam perkara-perkara yang bukan ijtihadiyah, perkara tauqifiyah, apa yang mereka sampaikan hukumnya hukum marfu'. Ya. So ini perenggan yang ke-8. Itulah menjelaskan hakikat Islam. Apa dia hakikat Islam? Al-ittiba', at-tasdiq, dan juga at-taslim. Ya. Dan manzilah ataupun hujjiyah. Riwayatul sahabah. Hujjiyah, kehujahan, authority. Riwayat para sahabat. Bahawa riwayat mereka telah pun mereka sampaikan semua perkara yang kecil yang besar dalam urusan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, mereka tak tinggal sedikit pun. Mereka menyampaikan, mereka mengamalkan dan mereka mempraktiskan dalam hidup mereka dan kepada orang lain. Baik. So ini seumpama intro, dia nak masuk kepada perenggan yang ke-9 berkaitan dengan manhajut talaqi wal istidlal. Dia kata wa'lam rahimakallah annahu laysa fi sunnati qiyas wa la yudrabu laha al-amthal wa la tuttaba'u fiha al-ahwa' wa huwa at-tasdiq bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wala syarhin wala yuqalu lima wa kaif. Yang ini kita tangguh kepada perbentangan yang akan datang kerana juga memerlukan perincian. Ya. Tapi kita baca dulu maksudnya. Dia kata, ketahuilah semoga Allah merahmati kamu, tidak ada qiyas dalam sunnah. Apa dia maksud tidak ada qiyas dalam sunnah ini? Perlu diperincikan. Di sini kita akan bahas tentang kedudukan al-qiyas, ya, hujjiyatuhu, apakah kehujahan autoriti qiyas, manzilatuhu, apa kedudukannya, apa hukumnya penggunaan qiyas ini dalam akidah. So the topic will be quite kita kata usul fiqh, benda yang agak bentuk usul fiqh. Kita akan memperdalamkan supaya kita faham tentang apa makna qiyas ini. Ilmu usul fiqh ni penting, ya, untuk diketahui secara ringkas oleh orang awam. Ya, mudah-mudahan nanti kita ada ruang dan peluang untuk menjelaskannya. Ya, dia penting untuk orang awam ambil tahu juga, fahamlah istilah-istilah apa orang sebut qiyas, tahulah qiyas. Jangan percaya bulat-bulat. Ya. Bila orang kata qiyas, orang terima. Kita ada qiyas ni, ada syarat dia, ada rukun dia yang mesti dipenuhi, yang kalau tidak dipenuhi akan merosakkan natijahnya, akan merosakkan hasil yang terhasil daripada qiyas itu. Baik. Ada apa-apa soalan? Sepertinya tidak ada soalan yang muncul di ruangan soalan kita ini. Jadi sebagai penutupnya, kita buat satu kesimpulan bahawa Islam maknanya adalah al-istislam lillahi bitauhid wal qiyad wal ta'ah wal khulus min asy-syirki wa jangan lupa nak sebut satu lagi. Islam dari segi makna yang lebih khas ialah ditambah dengan makna ala wifqi ma anzalahu Allah ala rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersesuaian dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Islam itu dari segi syariahnya
berubah-ubah dari seorang rasul ke seorang rasul. Dan akhirnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat penutup yang memansuhkan otoriti syariat-syariat yang sebelumnya. Ya. Jadi tidak diterima Islam pada zaman kini melainkan Islam yang mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalaupun seorang itu dia kata saya Muslim, saya menyerah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ya. Tetapi saya tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ikut ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, contohlah dia kata. Tetap kita tak terima. Macam golongan Unitarian sekarang. Unitarian, mereka tak percaya Trinity. Ya. Mereka kata Allah Maha Esa, tak terima ketuhanan Nabi Isa. Tapi kita kata disebabkan mereka tak menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir yang memansuhkan syariat Nabi Isa, Nabi Musa, maka mereka tidak diterima sebagai orang Islam. Demikian juga Yahudi Qara'id yang mengaku Muhammad sebagai Rasulullah tapi tak mengiktiraf syariat baginda terlaksana kepada mereka, juga tidak diiktiraf. Dan ini kita kena faham betul-betul Islam. Sebab Allah ni orang suka banyak mengeliru ke Islam. Dia kata Islam ni peace. Peace, pandai dia apa. Main ikut mana tak tahu. Dia berkata Islam salam. Islam bukan salam. Islam, Islam lah. Islam tu sendiri perkataan masdar, Islam. Yang daripadanya datang kalimah aslama yuslimu. Ya. Memang Nabi sebut aslim taslam. Masuk Islam, kamu selamat. Selamat di dunia daripada pedang Nabi SAW, jihad, dan di akhirat selamat daripada api neraka. Allah Ta'ala kata, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami utuskan kamu, hai Muhammad, melainkan sebagai rahmat kepada alam. Makna kata, kalau kita nak selamat, nak rahmat Allah, kena ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah rahmat. Macam mana kita nak dapat rahmat kalau kita tak bernaung di bawahnya? Ya. Rahmat Allah itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dengan kita mengikut syariat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang tak ikut syariat baginda, bagaimana dapat rahmat tersebut? Yang dia mendapat adalah laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah. Hari ini kita kena betulkan. Banyak hari ini ajaran-ajaran plural, ajaran liberal yang memang bercanggah usul-usulnya dengan Islam. Ya. Bahkan bercanggah dengan fitrah manusia. Mengelirukan kita tentang konsep Islam itu sendiri. Sehingga kita boleh kata orang hari ini, even kalau you dengar radio-radio, televisyen yang berjenama Islam pun mengelirukan kita tentang konsep sebenar Islam. Ya? Jadi ini benda yang kita kena betulkan. Ya? Macam apa yang disebut oleh seorang baru ni. Kenapa orang Islam saja masuk syurga, orang kafir tak masuk syurga? Ini syubhat dah lama, sejak dulu kala lagi. Ya? Syubhat dah kolot. Jadi you tak buat benda yang sepatutnya. Kan? You dicipta oleh Allah Ta'ala untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk masuk Islam. Tiba-tiba you sibuk buat benda lain. Walaupun benda yang you buat tu nampak baik, nampak bagus, tapi you buat benda yang tak sepatutnya. Kita hantar anak kita pergi sekolah, dia tak belajar. Dia pergi sapu sampah, dia pergi tolong tukang kebun, buat kebun, dia pergi tolong makcik kantin. Ya? Tolong cikgu angkat buku. Itulah kerja yang dia buat di sekolah. Belajar tidak, masuk exam tidak.
Bila peperiksaan gagal, fail, boleh tak mak puak dia kata, cikgu pasal apa bagi anak saya gagal? Anak saya dah buat macam-macam kebaikan di sekolah ni. Dia tolong angkat buku cikgu, dia tolong sapu sampah, dia tolong makcik kantin, tolong tukang kebun. Yalah, memanglah benda dia buat tu baik, bagus. Tapi bukan itu tugas utama dia. Dia tak buat yang utama, iaitu belajar, menduduki peperiksaan. So how can kita nak bagi dia cemerlang A+ hanya kerana dia tolong tukang kebun? Kita bukan suruh dia main sekolah untuk berkebun. Itu sampingan kalau dia nak buat lepas sekolah. Waktu lapang, tak apalah. Kan? Main sekolah, duduk kerja tolong tukang kebun. Kelas tak masuk. Kan? Dia tak buat benda jahat, dia buat benda baik. Tapi tak betul. Bukan semua benda baik itu betul. Betul tak? Kan? Bukan semua benda baik betul. Benda baik yang tak kena pada masa dan tempat dan cara, jadi tak betul. Kan? Kita pergi tempah baju Melayu. Tiba-tiba dia jek dekat kita baju jubah. Cukup cantik, cukup molek, cukup elok. Tapi kita nak kena pakai baju Melayu dalam program rasmi. Dah diwajibkan. Kita kata apa salah pakai jubah? Tak salah pakai jubah. Tapi masalahnya dalam program yang dituntut ialah pakai baju Melayu. Dan saya tempah dengan awak, saya bayar dekat awak duit baju Melayu. Kan? So, walillahil mathalul a'la. Orang kafir, Tuhan cipta dia untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk ikut ajaran para nabi dan rasul. Tiba-tiba dia di dunia ni dia tak buat hak tu, dia nak buat benda lain. Tolong orang miskin, tolong itu, ini apa semua. Tuhan Maha Rahmat. Ya, dia dapat kebaikan. Orang kafir, dah dia buat baik di dunia ni, itulah dia. Yang dia dapat makan, minum, pakaian, boleh hidup sampai cukup ajal dia. Ya? Tapi di akhirat tak ada apa. Dan dia pun tak pernah buat benda tu dengan mengharap. Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi SAW tentang Ibnu Jud'an. Aisyah kata, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an orang yang baik, memuliakan tetamu, kana yuqri dhaif wa yut'imu at'am. Melayan tetamu, bagi makan. Masuk neraka ke? Nabi kata, lam yaqul yawman rabbighfirli khati'ati yawmaddin. Dia tak pernah sebut walaupun sekali dalam hidup dia, wahai Aisyah, wahai Tuhanku, ampunkan kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan. Dia tak beriman dengan hari akhirat pun. Kok celah mana Tuhan nak bagi dia masuk syurga? Tak. Dia buat baik. Tak apalah di dunia. Tuhan bagi dia makan, minum, kata. Dia dah menikmati nikmat-nikmat dunia. Maka di akhirat, dan kerana itu yang dia nak. Itu yang dia nak. Tapi bila di akhirat, dia tak nak akhirat. Dia tak mau akhirat. Dia tak pernah percaya hari akhirat. Sebut je mana. Dia nak lama syurga, masuk neraka lah jawapan dia. Nas'alullah al-afiyah. Na'udzubillah minan nar. Wa nas'alullah al-jannah. Logik. Logik. Untuk nak membuat. Tapi itulah dia orang liberal, orang plural ni. Otak mereka dah terkalih. Tak boleh fikir straight. Afaman kana yamshi ala wajhihi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi ala siratin mustaqim. Tuhan kata, siapa akan lebih betul? Orang yang berjalan terbalik atas muka dia ke, atau orang yang berjalan tegak lurus di atas siratul mustaqim? Sebab itu orang kafir ni di akhirat Tuhan bagi jalan terbalik atas muka. Pasal di dunia pun otak dia memang terbalik, tunging terbalik. Fikir pun tak betul.
logik pun kelongkang. Kan? Jadi memang patut di akhirat esok, di mahsyar, dia berjalan terbalik sembah muka. Pasal itulah cara dia fikir masa dia di dunia ini. Na'udzubillah min zalik. Orang mukmin pemikiran mereka waras, straight. Maka sebab itu di akhirat pun dia berjalan atas siratal mustaqim straight je. Alhamdulillah. Sebab kita termasuk dalam golongan mukmin muttaqi yang sentiasa berfikiran waras, mengikut undang-undang kearifan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu untuk pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian daripada kita. Semoga kita diberikan peluang untuk bertemu lagi pada kesempatan kelak yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.